Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, lemah je salam dia. Rasanya ustaz baru cakap tadi kan. Lemah je. Kaum muslimin tak dengar je suaranya. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barulah ada semangat sikit. Kalau tak kasih penceramah semangat pun. Terima kasih saya ucapkan kepada Masjid Al-Istighfar dan juga Persatuan Belia Bedok untuk Insan Kurang Upaya dan juga SIA Group of Companies, semua hadirin dan hadirat yang saya hormati lagi saya kasihi. Alhamdulillah, kita hadir pada hari ini untuk menjunjung sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghayati segala apa yang diajarkan kepada kita. Nabi sudah meninggalkan kita agak lama kan? Agak berapa tahun namanya? 1400 tahun lebih kan? Sudah lama. Tapi junjungan besar kita Nabi Muhammad itu meninggalkan kepada kita sunnah yang perlu dan wajib untuk kita ikut. Ada kalanya kita harus menyesuaikan dia dengan keadaan hidup kita kat mana kita berada. Setiap tempat tu tidak sama. Setiap sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersesuaian dengan setiap tempat, masa dan juga zaman. Kita saja yang dituntut untuk mendalami ilmu supaya bila kita banyak mendalami ilmu, pemikiran kita sentiasa fresh, matang, sentiasa dapat menyesuaikan agama pada konteks semasa. Agama tu tak pernah jauh daripada kita, tapi kita yang selalu jauh daripada agama. Sebabkan itu, ada kalanya orang bila pergi ke negara Arab misalnya, ataupun negara yang kita rasa mengamalkan agama Islam, tapi ternyata tidak nampak Islamnya. Tapi bila pergi ke negara yang bukan Islam, sepatutnya orang fikir ni mesti teruklah ni negara ni tapi nampak Islamnya. Sudah tentu salah satunya adalah Singapura lah. Bukan pasal kita orang Singapura, kita bangga dengan Singapura nak cakap pasal Singapura ni, tapi kerana banyak unsur-unsur kebaikan yang diterapkan dalam negara kita, yang kadang-kadang kita tu mengambil dia sebagai sambil lewa. Kadang kita rasa ni pemerintah lah yang suruh, bukan kita kan? Seperti kebersihan. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Orang yang beriman mesti menjaga kebersihan kan? Mesti kebersihan dekat masjid terutama, pada diri, dekat rumah tangga kita. Rumahku syurgaku, tapi ya Allah berantakan. Keluar macam datin, macam datuk, kat rumah habis pecah ganap. Orang nak datang kena minta, kena tunggu sekejap, belum habis kemas rumah kan. Kalau hari raya mesti beritahu kan. Kalau tak beritahu, nanti dululah, aku belum kemas lagi ni, berantakan. Kenapa mesti tunggu macam gitu? Sedangkan kita diajar setiap hari sebelum kita tidur, bersihkan dulu pinggan mangkuk ke apa, dapur tu semua, bila esok pagi dia bersih kan. Tapi itu tidak kita lakukan. Kita sibuk pergi mana ke, pergi sana ke, even pergi masjid ke, pergi majlis maulid ke, bersanzi ke apa ke kan, kita busy pagi-pagi. Tapi setiap kali bila balik kita kena bersihkan rumah. Orang rumah kita tahulah, baik lelaki baik perempuan, rumah kita macam mana. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu kan. Orang rumah kita tahu. Kita boleh cakap macam-macam, kita boleh keluar macam datin ke apa kan, tapi rumah kita orang tahu macam mana. Berkeladak kan, sampai nak kena suruh orang datang rumah kita bersihkan. Kenapa? Pasal tiap-tiap hari tak bersihkan. Itu je, mudah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Masjid misalnya kena cek tempat-tempat dapurnya bersih ke tak kan? Jangan tonggang terbalik pula. Apa-apa pun mesti dalam keadaan bersih. Masjid misalnya kita masuk, kita bawa anak-anak kecil, kat mana kita bersihkan lampen mereka dan sebagainya, kat mana. Kemarin saya dekat masjid, satu masjid tu, saya pun macam ustaz juga, tak boleh sebut apa, nanti saya satip kan.
Satu masjid tu kita sembahyang tarawih, dekat atas sejadah dia buka pampers anak dia. Jatuh ke tidak najis wallahu alam, tapi terik dululah sejadah, kan? Dia dah pergi ke belakang, saya pula nak kena pergi kat sejadah dia tu. Alamak, fikiran, macam mana ni? Lipat sudahlah. Kelakar pula. Orang petang sejadah kita lipat. Tapi tak apalah, asal kita je yang tahu. Jangan begitu. Masuk masjid, jaga anak-anak kecil kita, kan? Pampers ditukar supaya orang lain yang akan menggunakan tempat tu rasa bersih. Kan? Macam gitu. Jangan buang sembarangan apa-apa, angkat. Menjaga tanggungjawab di masjid, kipas-kipas ditutup dan sebagainya, air ambil wuduk dijaga. Tu semua, tu sunnah paling kecil sekali. Jaga jangan membazir air, kan? Macam gitu. Orang-orang yang diajarkan sunnah Nabi mengambil wuduk satu cawan saja. Kita satu baldi. Dah biasa kan, air senang kan? Bila kena ambil wuduk pakai satu botol, fikiran macam mana ni? Nak istinja, nak ambil wuduk macam mana? Kita jadi susah. Pasal apa? Kita dah sentiasa membazir air, kan? Paip air kalau kat masjid keluar kecil, komplain, apa ni kecil sangat ni mah? Apa tu, pelokek ke apa? Tak pasal nak kena jaga air. Yang important kita cuci, kemudian yang lain tu kita kena jaga, waspada terhadap segala amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pengembala ataupun pemimpin, dan kamu bertanggungjawab kepada siapa yang kamu pimpin. Siapa di orang bawahan tu, kita bertanggungjawab. Kita sendiri, Islam tu datang daripada diri kita. Itu tentang kebersihan. Semua orang rakyat Singapura kena jaga kebersihan, kan? Sampaikan kalau makan apa-apa ada plastik, tak ada tempat nak buang sampah, masuk dalam beg. Jangan terlupa buang. Sampaikan rakyat Indonesia yang saya ajar, pekerja-pekerja Indonesia dekat Masjid Wak Tanjung, kan, dan beberapa masjid. Dia sampai balik Indonesia, dia sampai terbawa amalan tu. Dia cakap, aku baru makan ni, sampai jatuh. Aku baru habis makan pisang ni, aku nak buang mana? Dia bilang kulit ni, masuk dalam beg. Dia bilang inilah ajaran yang diajar negara Singapura pada aku. Tak aku nak buang mana-mana, kan. Tapi kalau dia satu orang, dia tak buang sembarangan, lain orang pun sama. Setiap individu menjaga amanah tu, awak boleh rasakan tempat tinggal dia akan jadi bersih lama-kelamaan. Pasal semua orang menjaga maslahat satu sama lain, kepentingan satu sama lain, kan? Macam gitu. Tempat-tempat orang jalan bersih supaya lalu lalang, itu semua diajar oleh baginda Nabi. Kata utari, benda-benda yang menghalang orang untuk jalan, bau tak sedap, lift, tempat jalan, keluar masuk tangga rumah kita, itu semua kita kena jaga. Tak boleh taruh sembarangan. Pokok-pokok di depan, orang perempuan suka pokok, kan? Pokok, nak cakap taman macam hutan. Perbaikilah tempat jalan kamu dekat rumah, cantikkan. Yang mana tak perlu, buang. Jangan, ini sentimental value saja. Suami kasih satu pokok ni, tapi dah mati, timpan juga. Sudahlah, let go sudah. Cantikkan, kata nak taman kan, cantikkanlah. Suami nak cakap, takut, sensitif isteri, kan? Jadi kita bersihkanlah tempat lalu lalang. Orang nak lalu lalang depan rumah kita, orang tengok orang Islam ni apalah berserak rumah dia ni. Luar berserak, dalam tak tahu apa. Janganlah begitu. Awak orang Islam adalah ambassador, wakil kepada Islam. Terpaksa seorang murid saya tu, bila suami dia masuk Islam, saya tanyalah macam mana perasaan ibu suami tu yang orang yang bukan Islam ni. Dia kata mula-mula memang marahlah, tapi mak dia cakap, lepas kau masuk Islam kau lagi baik daripada kau belum Islam. Kenapa? Saya bilang, kenapa mak mentua yang cakap gitu? Mak mentua cakap gini, mak dia bilang, kalau dulu jumpa adik-beradik, hai bye-bye je, begini je, angkat tangan ke apa, hello bro, apa macam gitu. Sekarang bila dia masuk Islam, setiap kali pergi peluk adik-beradik, nak balik peluk lagi. Macam gitu mak dia bilang. Mak dia bilang, macam ini kau lepas Islam kau lagi baik. Kenapa lepas Islam dia lagi baik? Akhlak dia, kan? Dia bukan datang jumpa saudara mara dia, dia cakap Bismillahirrahmanirrahim,
Qul huwallahu ahad. Ada kita jumpa adik-beradik kita bukan Islam masih baca Quran je. Tak. Dia tunjukkan akhlak dia. Pasal orang rasa kagum. Antara mak dia dengan Allah nak masuk Islam tu cerita lain. Itu hidayah. Tapi kebaikan yang ditunjukkan tu mesti orang-orang Islam misalnya yang anaknya akan berkahwin dengan orang yang bukan Islam, tunjukkanlah akhlak yang baik. Jangan anak kita 2 kali 5 macam dia. Kadang-kadang dia lagi masuk Islam, dia lagi baik daripada orang anak kita. Anak kita dah pakai short. Jangan dia masuk Islam, dia pakai sempurna, anak kita masih pakai short lagi. Jangan begitu, kadang-kadang begitu. Kita yang keluarga Islam ni dah tunjuk memudahkan mereka yang nak kahwin dengan anak kita. Jangan persulitkan. Macam-macam sulit kadang-kadang nak hantaran macam-macam orang ni. Dah lah baru masuk Islam, siapa yang nak buat kan? Saya ada keluarga macam gitu. Bukan keluarga, maknanya orang yang baru masuk Islam ni adik kawan saya, anak kahwin dengan orang Islam kita. Macam gitulah tuntutannya susah. Saya lah kena pergi gelang belikan segala macam bunga ni. Itu semua cancel sudahlah. Persenangkan urusan dia, kan? Tapi kita tak tunjukkan begitu. Yang mana adat, yang mana wajib, kita campurkan semua. Tengoklah keadaan dan masa. Tengok orang tu macam mana, boleh ke tak. Anak yatim misalnya tak ada keluarga, jangan kita persulitkan. Walaupun dia dah besar, yatim piano tak apa. Kecil yatim piatu kan, besar yatim piano agaknya. Kan? Jangan persulitkan, permudahkanlah urusan dia. Macam itu urusan perkahwinan dipermudahkan. Ni dipersulitkan urusan perkahwinan, kan? Jangan tak ambil langsung, nak ambil lah apa-apa hadiah yang diberikan, nak hantaran, tapi jangan sampai menyusahkan. Okay? Macam gitu kita permudahkan urusan orang, hari kiamat Allah akan permudahkan urusan kita. Itu sunnah yang Nabi ajar. Mudahkan, ingat otak dan kepala otak kita ni, ingat, mudahkan urusan. Mudahkan anak-anak untuk mentaati kita. Nabi ajar kepada kita, seorang bapa tu kena mudahkan anak dia untuk mentaati dia. Mudahkan. Mudahkan anak untuk mentaati kita. Seperti macam mana? Anak kalau tak telefon, kita telefon dia. Jangan tunggu aja. Abang tu cakap, sudahlah Jah, telefon anak awak sudah. Tak boleh. Anak saya mesti ingat telefon saya, bukan saya telefon dia. Hubungan silaturahim tu perlu ada usaha untuk dipupuk. Nabi kata kalau engkau nak rapatkan silaturahim, maka aku tolong kau rapatkan. Tapi kalau engkau nak putuskan silaturahim, aku tolong kau untuk putuskan. Macam gitu silaturahim. Itu pasal kalau orang tak telefon kita, kita telefon. Pakcik saya akbar tu tadi, tu pakcik saya. Adik-beradik bapak saya, pasal saya salam dia. Boleh. Kan? Ada pakcik saya, dia jadi wali pada saya. So pakcik saya tu rajin telefon saya. Rajin. Kalau saya tak telefon dia telefon saya. Macam gitu. Jangan tunggu anak saudara nak telefon, pendekkan tengah laut lah. Tak telefon tunggu kat tepi kantang. Pakcik saya dia beralah telefon kita. Telefon adik saya, telefon saya, tak dapat pun tak apa. Dia telefon lagi. Kan? Macam gitu. Hubungi orang. Walaupun kadang-kadang muka paiseh nak telefon. Paiseh muka, malu. Tapi ingat silaturahim, Nabi bilang kalau kita dengan usaha untuk merapatkan, Allah bantu. Walaupun macam mana keraslah hati dia, insya-Allah Allah bantu untuk bukakan. Tapi perlu apa? Perlu apa? Muslimah nak tanya muslimin kat belakang. Sengit kepala. Nak tanya muslimah macam mana? Apa perlu apa? Apa? Takut salah. Lagi kat depan tak nak duduk, takut kena tanya. Perlu usaha. Perlu usaha. Walaupun akan datang syaitan dekat hati kita yang cakap asyik engkau aja. Dia tak ingat pun, tak apa. Ingat janji Nabi, orang yang merapatkan silaturahim panjang umurnya dalam keberkatan Allah SWT. Panjang umur takut mati tu lain. Saya nak rapatkan hubungan pasal takut mati. Bukan. Kan? Berkat hidupnya.
Sihat sentiasa, tak ada penyakit dalam hati. Pasal kalau kita asyik tunggu orang telefon kita, tunggu orang tanya khabar kita, tunggu orang asyik berbuat baik pada kita dulu, sakit hati. Hati sakit, banyak penyakit. Anak tak telefon kita, hajah telefon anaknya. Haji telefon anak. Dia tak ajak makan, kita ajak dia makan. Okey? Kalau dia tak mampu, ajarlah bayar. Okey, asyik nak ajak makan je, budak pun fikir, mak ni asyik ajak makan aja. Pening kepala ni. Duit tinggal berapa ni? Kalau kita ada kelebihan, kita ajak dia makan. Macam gitu. Kita jangan persulitkan orang untuk berbakti pada kita. Kita jangan persulitkan orang untuk taat pada kita. Ni dah dengar tahu sunnah Nabi. Jangan balik masih lagi ada kepala batu, itu batu duduk dalam atas kepala. Tu batu makmar ke, batu ronsen ke, batu piramid ke. Jangan. Tawadukkanlah hati tu, rendahkan diri hati tu. Walaupun dengan anak kita, adik-beradik. Adik-beradik paling rapuh sekali. Dia punya silaturahim tu. Sikit cakap aja habis. Sengit kata orang. Sengit aja. Tak boleh salah cakap. Salah cakap je sengit. Kita ni manusia, kita bukan binatang. Binatang pula. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, kita ni manusia. Akan ada kesilapan bila kita bercakap. Tu pasal hati-hati bila kita bercakap. Tak penting, jangan cakap. Sekarang ada social media. Tak penting, belum cari kebenaran, jangan sampaikan pada orang. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa diberitahu kepada kita, apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan dan juga kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Dalam surah An-Nisa, boleh cek dalam ayat 83. Allah beritahu, bila datang berita pada kita, baik ke tak baik ke, kita terus hebahkan sampai send. Send. Kejap lagi hantar lagi. Sorry lah, tadi tu dah tahun lama punyalah. Cerita dah basi. Sorry lah, kita dah terhantar lah awak. Kita tu dapat je kita hantar, dapat je kita hantar. Jangan ni, ayat ada cakap ni. Jangan. Takkanlah selamat pagi nak cakap selamat pagi pun nak tunggu. Tak apalah, selamat pagi tak apa, selamat petang, selamat malam, selamat tidur, tak apalah. Tapi kalau berita-berita penting, kata Allah, mereka dapat aja terus hebohkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja perkara itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, Rasulullah dah tak ada kan, tapi kepada ulil amri, mereka-mereka yang menjadi pemimpin kita, balikkan ke cerita tu pada mereka dulu, tanya dulu. Okey, maka tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya. Mereka layak untuk membuat keputusan. Kita kena ikut keputusan yang sudah mereka buat. Seperti apa kat Singapura ni, halal lah kan. Darah punya up, kalau ada benda tak halal masuk kat tempat NTUC, masuk tempat halal, darah dia up aja. Sudahlah, suruh pegawai angkat, taruh di tempatnya. Kadang-kadang orang misplace. Jangan hebohkan sangatlah macam gitu, viral. Tak mau. Apa kita dapat? Kita buat macam itu, apa kita dapat? Orang tengok orang Islam ni tak pakai akal lah bila bertindak. Asyik nak bising aja. Mungkin orang tersalah taruh lah kan. Macam kita malas nak taruh balik, main taruh aja sembarang. Tempat budak pun, punya barang budak pun kita taruh tempat barang orang tua. Lama-lama tengok pampers orang tua ke pampers budak ni. Kan dah tak tahu, pasal dah malas. Terjadi pada semua orang. Jangan bising-bising. Apa-apa benda kita dengar di luar, rujuk kepada pihak-pihak yang tertentu. Pihak MUIS, rujuk, ustaz ni ada benda macam inilah ustaz, ada penceramah macam gini ustaz, tolong tengokkan dulu. Tak mau terus viral-viralkan. Kita harus ada sifat nak kasih dia peluang, nasihatkan dia dulu. Berjumpa, nasihat, tanya, mungkin kasih peringatan, jangan buat lagi. Macam itu. Watawasau bil apa? Hak, watawasau bis sab. Buat apa kita nak viralkan aja, nak kasih orang naik darah, kenapa? Apa pasal? Apa sebab? Balikkan urusan dia kepada pemerintah dulu. Orang-orang yang memegang kekuasaan, suruh dia orang ambil tahu dulu. Kan? Macam gitu. Kita tak maulah bertindak sampai
di luar batasan kemampuan kita. Tak mahu. So saya dalam bidang tu saya tahulah kan. Bidang yang media-media sampai-sampaikan berita yang tak sepatutnya, memberi banyak kemudaratan daripada kemanfaatan. Jaga ni ayat tau. Allah ingatkan kita. Dapat berita jangan terus sampaikan. Tapi memang biasalah manusia, dapat satu je dia nak share. Dapat satu dia nak share. Tengok. Awak share manfaat, awak dapat pahala. Tapi awak kalau share sesuatu yang memberi menjadikan orang kacau bilau, pening kepala, kan? Awak pun akan dapat benda yang sama. Kita hati-hati. Boleh bacalah dalam bab ni penerangan yang begitu banyak sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ketiga, bab lisan. Jaga, baca tu. Kalau ada masjid boleh buat tu. Dalam keadaan sekarang ni, bab lisan tu very important. Pasal orang ni apa dia ingat dalam kepala dia, dia cakap. Apa dia nampak aja dia cakap. Apa nampak je dah snap. Kan? Tanpa dia berfikir. Awak kasih orang fikir benda yang tidak bermanfaat, awak sudah mensia-siakan masa dia. Bila awak mensia-siakan masa dia, awak berdosa. Walaupun benda tu tak penting awak tanya, tapi awak tanya juga. Kenapa? Dah gatal lah tepi bibir ni nak tanya je lah. Saya kalau tak tanya, saya tak boleh tidur malam. Macam itu kan? Ada orang macam itu. Tengok bila kita nak tanya, memberi manfaat ke tidak. Tak memberi manfaat, jangan tanya. Kerana kadang-kadang boleh jadi lebih mudarat daripada manfaat. Nampak suami orang ke apa ke kan? Pergi tanya, tadi Mamat tu dekat kedai si Anu tu buat apa? Kan bagus kau pergi sana kau tanya dia, Mat, kau buat apa ni Mat? Kau pergi tanya, kau tak tanya dia, kau tanya isteri dia pula. Isteri dia dah fikiran, aku Mamat tadi pergi kerja, buat apa dekat kedai si Anu tu? Kan? Awak dah jadi susahkan orang. Hati-hatilah, walaupun kita bergurau. Bergurau pun tak boleh kalau dia boleh mendatangkan bohong, dusta. Ada orang bila dah terlalu banyak sangat cakap, masuk benda-benda bohong dalam percakapan dia. Masuk benda-benda orang putih cakap exaggerate, tahu, melebih-lebih. Nak orang ketawa, nak orang suka, sampai kita kena reka cerita, dah masuk bab bohong. Hati-hati. Satu benda awak post pada orang tak bermanfaat bagi dia, dia baca, kan? Awak sudah mensia-siakan masa dia. Ingat, wal as, demi masa. Jangan awak termasuk orang-orang yang mensia-siakan bukan saja masa awak, tapi masa orang lain dalam memikirkannya. Walaupun dalam masalah fikir misalnya, sekarang masalah duduk kan, Malaysia tiap-tiap hari keluar version duduk sembahyang atas kursi macam-macam, pening kepala. Sampai mufti kena turun padang lah, jelaskan, dah ada banyak. Tengok JAKIM punya macam mana, video kan, tengok JAKIM punya macam mana. Ambil itu, ambil benda yang mudah bagi kita untuk kita melaksanakan perintah Allah SWT yang bagaimana ulama-ulama kita yang sudah ajar. Jangan tengok ni, yang tengok dah tengok sudahlah. Jangan terus send. Tanya dulu guru-guru, boleh tak kita buat macam gini? Tanya dulu sebelum awak hantar kepada orang-orang. Macam kemarin sembahyang atas kursi, makcik-makcik semua pening kepala, nak sembahyang macam mana ni Ustazah? Solat kan memudahkan orang. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring. Tak cakap duduk macam mana, baring macam mana, kan? Mudah saja. Kenapa kita nak persulitkan orang sampai orang bingung nak sembahyang? Kenapa? Kenapa kita dalam keadaan media sosial yang macam gini, kita lebih banyak menyusahkan orang daripada memudahkan orang? Kenapa? Pasal kita tak nak ambil betul-betul prihatin. Tanya dulu guru-guru kita, tanya dulu pihak-pihak yang dalam negeri. MUIS misalnya, kalau kat Malaysia JAKIM, tengok JAKIM punya video macam mana dia ajar. Yang lain-lain tahu tepilah. Kalau tidak nanti bingung kita. Islam tu nak ajar orang semakin lama semakin maju, bukan semakin lama semakin ke belakang. Bukan backward tau, forward. Jangan habis-habis, tak habis-habis cerita pasal duduk atas kursi sembahyang. Tak habis-habis, tahun nun sampai tahun
Wow, dalam alif hamzah ya pun masih cerita pasal benda tu. Itu semua sudah patut kita settle. Ya, tak mau bincang-bincang lagi batu, bincang benda yang akan datang ke hadapan. Masalah hati misalnya macam mana nak perbaiki, macam mana nak hadirkan diri dalam kita sembahyang, hati kita mesti baik. Itu. Kenapa? Pasal setiap zaman tu hati kita makin lama makin kotor. Dia teknologi banyak, cakap banyak, tengok benda-benda yang bukan-bukan banyak, hati makin kotor, makin jauh pada Allah SWT. Tak nak makin dekat. Itu pasal kita tak nak baik dari segi luaran saja, tapi mesti pada dalaman. Masuk masjid selalu baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tadi dah baca belum? Lupa baca sekarang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah padaku pintu-pintu rahmatmu. Masuk aja bila pijak. Masuk. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, apa yang sudah kita bincangkan tadi, mudah-mudahan Allah bukalah minda kita, Allah bukalah hati kita untuk mendapat rahmat daripada Allah SWT. Tu. Bila keluar baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu segala kelebihan yang kita dah dapat kat sini. Kita bila keluar kita baca tu. Kaum muslimah sekalian, diharap apa yang sudah Ustaz bincangkan dengan apa yang sudah saya katakan tadi, ambil berat banyak-banyak, banyak-banyak mempertingkatkan ibadah dan juga ilmu, tawadu, rendah diri walaupun kita tu dalam tingkatan yang mana pun, kerana ini semua adalah anugerah Allah. Kalau Allah tak kasih kita, kita tak ada apa-apa, kita nothing. Kita kena selalu bersyukur kepada Allah. Ada kekuatan, iman yang Allah berikan, selalu bersyukur. Ya Allah, kalau tidak pagi-pagi ni kita kalau tak sampai sini, kalau Allah tak jadikan kita orang Islam, kita walk the dog. Bawa dog jalan, kan? Walk the dog. Angkat dog punya najis. Ya gitu. Alhamdulillah, nikmat. Jangan pula tengok orang walk the dog kita cakap ini tak ada iman punya orang. Memanglah dia tetap beriman kepada Allah. Tapi tak bolehlah cakap gitu. Mudah-mudahan masuklah Islam dalam diri dia, berubahlah dia. Sebagaimana banyak sahabat Nabi yang berubah daripada yang kosong, daripada zero ke hero. Sahabat Nabi banyak berubah. Sayyidina Umar tengok macam mana, Abu Zar tengok macam mana. Abu Zar tu dia duduk dalam kalangan kampung yang orang kata penyamun tarbus tu. Tu dia duduk, dia pun termasuk orang-orang yang macam gitu. Tapi macam mana bila Islam datang dalam diri dia, dia jadi lebih baik. Bandingkan iman dia dengan iman kita macam mana. Umar, bandingkan iman Sayyidina Umar dengan iman kita macam mana. Kan? Bila dia masuk Islam, Nabi bilang orang yang masuk Islam waktu jahiliah dia bagus, bila dia masuk Islam dia lagi bagus. Tambah lagi kebaikan-kebaikan rahmat Allah pada diri dia. Boleh muslimah sekian? Muslimah dan muslimin, kita doakan sesama apa yang kita belajar walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan, diamalkan. Balik rumah tengok rumah, bersihkan jiwa, raga, luar dan dalam. Jadikan kita insan-insan yang Allah rahmati, lagi Allah sayangi. Masukkan kita, kalau dah masukkan kita taman syurga di dunia ini, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam taman syurga Allah SWT di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita, Allah pemudahkan kita, urusan kita, Allah berikan kita kekuatan dan kesihatan, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Allah berikan mereka syurga, Allah pemudahkan urusan mereka di alam barzah, Allah mudahkan urusan mereka yang masih hidup di dunia ini. Begitu juga kita sebagai anak-anak mereka, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, kasih sayang, petunjuk, perlindungan daripada Allah SWT. Ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah permohonan kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi, lagi Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Tak ada daya dan upaya kami melainkan dengan bantuan-Mu, ya Allah. Tak ada daya dan upaya kami melainkan dengan bantuan-Mu, ya Allah. Tak ada daya dan upaya kami melainkan dengan bantuan-Mu, ya Allah. Bantulah anak-anak kami, ya Allah, untuk jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bantulah anak-anak kami menghadapi dunia yang penuh pancaroba ini, ya Allah.
Bantulah anak-anak, anak cucu kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Berikanlah mereka kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Dan bagi kami yang hadir pada hari ini ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan yang baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.